Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Hasil negara meningkat, bukti tadbir urus baik Pakatan Harapan. Dahsyatnya ujian demokrasi dalam Perikatan Nasional. Norma baru mesti dengan gaji baharu? Rakyat perlu pimpinan baharu berdepan normal baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Jom Channel. Bekas Menteri Kewangan Kerajaan Pakatan Harapan Lim Guan Eng berkata, peningkatan pendapatan negara menunjukkan pentadbiran kewangan sektor awam mampu dikendalikan dengan baik walaupun tanpa cukai barangan dan perkhidmatan GST. Ini adalah satu contoh kejayaan tadbir urus yang baik oleh kerajaan PH tanpa GST. Penghargaan patut diberikan kepada penjawat awam di bawah Kementerian Kewangan yang memastikan hasil kerajaan dikutip dengan teratur dan telus, ujar Setiausaha Agong DAP itu dalam satu kenyataan. Beliau berkata demikian merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Menurut laporan Ketua Audit Negara, hasil kerajaan persekutuan pada 2019 berjumlah RM264.415 bilion meningkat sejumlah RM31.532 bilion atau 13.5% berbanding tahun 2018. Kenyataan Guan Eng itu turut disokong oleh Ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil dengan panjang lebar. Menurut beliau, hasil kerajaan persekutuan 2019 yang meningkat sebanyak 13.5% itu merupakan bukti bahawa Pakatan Harapan menunaikan manifestonya. Prestasi baik ini mampu dicapai walaupun cukai GST dihapuskan dan cukai korporat untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dikurangkan. Strategi Pakatan Harapan mengurangkan impak cukai terhadap rakyat berpendapatan rendah dan perniagaan berskala kecil dan pada masa yang sama mengurangkan ketirisan dalam kutipan cukai. Jelas berkesan, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Faiz, laporan Ketua Audit Negara membuktikan kritikan dan tomahan beberapa pihak, khususnya Barisan Nasional di bawah kawalan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkaitan penghapusan GST adalah salah. Pakatan Harapan telah meningkatkan pendapatan negara walaupun tanpa GST yang telah menyebabkan rakyat terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi. Hasil laporan tersebut juga menunjukkan dasar ekonomi PH berada di landasan yang betul, berpremiskan prinsip integriti dalam tata kelola negara. Peningkatan ini antara lain didorong oleh pengurusan fiskal yang berkesan dan berhemah dengan menerapkan elemen tadbir urus baik dan penjimatan, ujarnya. Beliau berhujah bahawa pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan keutuhan yang signifikan pada kadar 4.3% pada 2019 walaupun dalam keadaan ekonomi global yang lembab. Pelaburan langsung asing yang diluluskan juga mencapai tahap paling tinggi dalam sejarah ketika pemerintahan Pakatan Harapan di mana bagi tahun 2019 nilainya ialah RM82.4 bilion manakala pelaburan domestik mencecah RM125.5 bilion. Keyakinan pelabur ini sudah pasti disumbang oleh kestabilan politik PH dan kesungguhan menghapuskan korupsi, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Beliau juga menyentuh tentang langkah Kerajaan Pakatan Harapan mengkaji semula 121 projek infrastruktur bernilai RM13.93 bilion yang ditawarkan secara rundingan terus dan tender terhad oleh Barisan Nasional telah menjimatkan RM859 juta. Faiz menjelaskan 121 projek ini tidak termasuk projek mega seperti laluan rel Pantai Timur ECRL, transit aliran ringan LRT 3, Mass Rapid Transit MRT 2 yang melibatkan penjimatan ECRL RM21.5 bilion, LRT 3 RM15.02 bilion dan MRT 2 RM8.82 bilion dengan penjimatan hampir RM45 bilion.
Selain itu, fasa 2 Klang Valley Double Track KVDT2 yang juga telah dikurangkan harga dengan penjimatan RM790 juta. Seterusnya, beliau berkata kemampuan Pakatan Harapan meningkatkan hasil negara melalui dasar-dasar ini seharusnya dipandang tinggi oleh rakyat negara ini. Peluang harus diberikan semula kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negara ini supaya agenda ekonomi yang tuntas ini dapat diteruskan untuk memulihkan ekonomi negara terutama berhadapan pandemik COVID-19. Kerajaan Perikatan Nasional ternyata gagal untuk menguruskan ekonomi negara dengan mampan apabila MIDF melaporkan setakat akhir Oktober 2020 sahaja aliran keluar bersih dana asing melonjak ke RM23 bilion berbanding RM11.14 bilion bagi tahun 2019. Justru pentadbiran Pakatan Harapan yang bersih dan cekap ini harus menjadi pilihan rakyat. Jadikan perjuangan membenam kleptokrasi pimpinan Razak bukan sesuatu yang sia-sia, tegas Faiz. Ini bukan kes masuk bakul angkat diri sendiri. Terbukti langkah Sheraton yang kononnya untuk menyelamatkan Malaysia hanyalah satu pengkhianatan ekoran keinginan melampiaskan nafsu untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia di saat negara sedang berhadapan dengan COVID-19. Jawablah di hadapan Allah SWT di akhirat kelak atas kejahatan kalian kerana menjatuhkan kerajaan yang baik. Hari ini, Dewan Rakyat bersidang dengan hanya 80 daripada 222 ahli parlimen dibenarkan menyertainya dalam satu masa. Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun mengumumkan peraturan baharu ini kemarin. Pecahan 80 ahli parlimen itu merangkumi 41 orang dari kerajaan dan 39 orang dari pembangkang dan bebas. Sekali lagi, penularan pandemik COVID-19 digunakan sebagai alasan. Sebelum ini, Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon untuk pengisytiharan darurat yang akan menyebabkan parlimen digantung. Alasan yang digunakan ialah penularan pandemik COVID-19. Namun, permohonan itu telah ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Alasan baginda ialah menghormati mekanisme semak dan imbang antara pelbagai cabang kerajaan. Baginda juga berperanan untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan membatasi sebarang unsur penyalahgunaan kuasa. Maknanya Yang di-Pertuan Agong yang disokong oleh Raja-Raja menitahkan supaya parlimen terus bersidang dengan sepenuhnya. Ketika menerima menghadap Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada 4 November lalu, baginda menzahirkan harapan agar kerajaan dapat memperhalusi dengan sebaik-baiknya cadangan yang dikemukakan. Ini bagi merangka belanjawan yang bersifat inklusif dan komprehensif serta berpaksikan kebajikan rakyat, pemulihan ekonomi negara dan pembendungan efektif wabak COVID-19. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, Al-Sultan Abdullah berpendapat amalan kematangan berpolitik dengan mengenepikan perbezaan dan kepentingan parti atau peribadi amat penting ketika ini demi keselamatan dan kebajikan rakyat serta kesejahteraan negara yang amat terkesan akibat bencana wabak COVID-19. Semangat sebegini adalah selaras dengan budaya syura yang dianjurkan Islam sebagaimana yang dipamerkan oleh Raja-Raja Melayu dalam sesi perbincangan khas di Istana Negara pada 25 Oktober lalu. Dalam menghadapi situasi yang sukar dan genting ini, adalah wajar kita mendahulukan kemaslahatan masyarakat umum di atas kepentingan individu secara khusus, katanya. Namun, apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional adalah sebaliknya. Pelibatan ahli parlimen dalam perdebatan belanjawan 2021 disekat atas alasan COVID-19. Sedangkan di luar persidangan, ahli parlimen kerajaan kesana ke sini menghadiri pelbagai program tanpa pelitup muka, malah ada yang tanpa penjarakan sosial. Jelas demokrasi telah dipermainkan, titah Yang di-Pertuan Agong diabaikan. Rakyat diidangkan dengan persidangan parlimen minoriti kerana bilangan yang dibenarkan hadir tidak sampai 50% daripada keseluruhan ahli parlimen. Inikah bentuk syura yang diamalkan di parlimen menerusi peraturan baharu ini? Relevan untuk kita perhatikan apakah fungsi parlimen seperti yang disebut oleh ahli parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim. Hal-hal berkenaan rang undang-undang melibatkan kewangan negara adalah dalam bidang kuasa parlimen. Tidak ada sesiapa boleh mengarah, mendesak, memujuk atau memaksa ahli-ahli parlimen supaya menyokong dan meluluskan sesuatu rang undang-undang belanjawan negara, termasuklah belanjawan tahun 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November nanti, katanya dalam satu kenyataan.
Beliau mengingatkan bahawa peranan Parlimen sebagai badan semak dan imbang perlu difahami dan dihormati. Tidak ada proses fast track ataupun jalan pintas. Duit beratus bilion ringgit dalam belanjawan negara 2021 itu adalah duit pembayar cukai dan duit hasil negara milik rakyat dan milik negara. Ahli-ahli Parlimen sama ada ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara berada di Parlimen atas kelayakannya menjadi ahli Parlimen di bawah perkara 47 Perlembagaan Persekutuan, tegas Hassan. Kesimpulannya, segala kekangan yang dilakukan ke atas Parlimen adalah bukti ahli Kabinet seramai 70 orang itu tidak kompeten selain satu pembaziran duit pembayaran cukai dan hasil negara. Nampaknya kerajaan PAS Kelantan menggunakan caranya tersendiri untuk bergerak dengan norma baharu ini. Mereka bergerak dengan Mercedes-Benz yang diperolehi pada awal tahun ini penuh gaya bersama gaji baharu. Menurut laporan beberapa media, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Exco dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan akan menikmati kenaikan gaji pokok antara RM3,000 hingga RM5,000. Kata Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Muhammad Amar Nik Abdullah, kenaikan tersebut perlu bagi mengurangkan jurang perbezaan gaji yang dinikmati mereka berbanding wakil rakyat negeri lain. Jadi untuk merapatkan perbezaan ini, sekurang-kurangnya beza tak ketara dengan negeri lain. Sebab itu ada cadangan supaya kita selaraskan gaji wakil rakyat. Yang kedua, ini saya akan sebut dalam pembentangan memandangkan keadaan semasa semakin berat. Kenaikan gaji wakil rakyat ini, dia wang pergi ke orang ramai juga. Sebab wakil rakyat kita di Kelantan peranannya macam pegawai kebajikan. Katanya seperti dipetik Astro Awani online kemarin. Kerajaan Kelantan membentangkan belanjawan 2021 pada persidangan Dewan Undangan Negeri kali ke-14 bermula pada 5 November. Antara yang akan dibentangkan pada persidangan kali ini adalah rang undang-undang bertujuan untuk meminda enakmen saraan anggota-anggota pentadbiran dan Ahli Dewan Negeri 1980 bagi membolehkan kenaikan serta penyelarasan gaji itu diluluskan. Wah, begitu caknanya kerajaan PAS tentang kebajikan rakyatnya sehingga ahli Dewan Undangan Negeri dinaikkan gaji mereka. Bagaimanapun, sementara kita menunggu dalil hadis untuk menjustifikasi kenaikan gaji tersebut, kita selusuri apa kata NGO di Kelantan sendiri. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia Cawangan Negeri Kelantan PKPIM Kelantan dalam kenyataannya kesal atas keputusan Kerajaan Negeri Kelantan untuk menaikkan gaji para wakil rakyat di negeri Kelantan. Yang di-Pertua PKPIM Kelantan, Muhammad Aqil Iqbal Muhammad Zulkifli berpendapat bahawa keperluan untuk menaikkan gaji wakil rakyat bagi mengurangkan jurang perbezaan gaji dengan wakil rakyat negeri lain adalah tidak munasabah. Pihak kerajaan negeri sepatutnya mengutamakan belanjawan bagi menyelesaikan permasalahan rakyat, terutama bagi golongan B40 yang terjejas akibat pandemik COVID-19 serta memberi insentif tambahan kepada para petugas barisan hadapan yang sentiasa berdedikasi untuk menjaga rakyat, katanya. Beliau berkata kesan pandemik COVID-19 menyebabkan ramai pelajar memerlukan bantuan pendidikan kerana keadaan keluarga yang tidak mampu untuk menampung kos pembelajaran. PKPIM Kelantan juga ingin menggesa agar belanjawan negeri Kelantan 2021 wajib diberikan keutamaan dan perhatian kepada bantuan pendidikan di semua peringkat serta peluang pekerjaan bagi rakyat Kelantan khususnya. Pemimpin seharusnya menjadi contoh dan teladan yang baik kepada rakyat terutama dalam menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan untuk membangunkan rakyat, tegas beliau. Untuk rekod, Kelantan masih negeri termiskin di Semenanjung dan ketiga di Malaysia selepas Sabah dan Sarawak seperti pernah diakui tahun lalu oleh Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razif Mat Jidin tahun lalu. Ingin Jom Channel mengingatkan kerajaan PAS Kelantan supaya meneliti analogi Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang tentang kebebalan Raja Temasek yang mengarahkan supaya menahan betis bagi melawan serangan ikan todak. Malah sabda Rasulullah SAW yang dipetik Hadi amat relevan kepada PAS Kelantan. Bandingan mereka yang bertanggungjawab menegakkan sempadan Allah, penguatkuasaan hukum dan mereka yang diambil tindakan laksana mereka yang diatur dalam sebuah bahtera. Ada yang diletakkan di atas dan ada yang diletakkan di bawah. Apabila kalangan yang berada di bawah memerlukan air, mesti melalui mereka yang berada di atas. Lalu mereka berkata, tebukkan sahaja kapal ini tanpa peduli terhadap mereka yang berada di atas kerana tidak mahu menyusahkan mereka. Jika dibiarkan mereka bertindak mengikut kemahuannya, nescaya semuanya binasa, tenggelam kapalnya. Jika dihalang, nescaya semuanya selamat. Riwayat Al-Bukhari 2493.
Bukankah itu yang kalian semua sedang lakukan? Kononnya untuk memberikan kebajikan kepada rakyat, sedangkan hakikatnya kalian menebuk lubang pada bahtera yang membawa perbendaharaan Kelantan. Lagipun unjuran defisit kerajaan Kelantan hari ini lebih tinggi pada 66.02 juta ringgit. Si Luncai yang berjaya terjun dengan labu-labunya itu tidak pernah memikirkan tentang kebajikan pihak lain kecuali dirinya sahaja. Jangan ikut kebodohan Raja Temasek dan jangan ikut kelicikan Luncai. Memang baik kita semua termasuk ahli parlimen mengambil segala langkah meminimumkan kemungkinan dijangkiti COVID-19. Tapi kalau sampai sidang parlimen pun dihadkan kepada 4 jam sehari dengan kehadiran ahli dihadkan kepada 80 orang, rasanya sudah sampai tahap melampau dan tidak masuk akal. Nampak seolah-olah nyawa dan kebajikan ahli parlimen lebih penting daripada nyawa dan kebajikan orang lain atau ada udang di sebaliknya batu. Demikian kata tokoh wartawan Datuk Kadir Jassin dalam hantaran di Facebook beliau. Kadir mengecam tindakan kerajaan menghadkan masa perbahasan di parlimen selama 4 jam dan kini hanya 80 orang satu giliran. Orang politik selalu cakap rakyat jelata diutamakan, tapi nampaknya sekarang di bawah kerajaan Perikatan Nasional, nyawa dan kebajikan ahli parlimen lebih diutamakan, ujarnya sinis. Beliau menyindir supaya tempoh kerja dan kehadiran kaki tangan hospital, polis, tentera dan segala perkhidmatan kerajaan juga dihadkan kepada 4 jam sehari dan 80 orang satu giliran. Macam inilah oleh kerana ahli politik selalu berhujah, kononnya mereka berkorban untuk rakyat jelata. Kita cabar mereka potong gaji dan allowance mereka, khususnya allowance persidangan kerana mereka hadir parlimen sekali-sekala dan itu pun untuk 4 jam sahaja. Saya tak tahu brilliant idea siapa mencaturkan sidang parlimen sebegitu rupa sehingga jadi macam mainan budak-budak, tegasnya. Menurut Kadir, Malaysia antara negara paling rendah kadar jangkitan COVID-19 berbanding jumlah penduduk. Beliau berhujah tidak ada alasan hendak panik sehingga mengorbankan keberkesanan dan kewibawaan parlimen. Tidak tahulah pula kalau di sebalik pelaksanaan peraturan luar biasa parlimen itu ada muslihat yang tersirat memandangkan kedudukan kerajaan Perikatan Nasional yang terumbang-ambing dan banyak usul tidak percaya telah dikemukakan, katanya. Inilah akibatnya apabila ahli kabinet yang seramai 70 orang dan 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri tidak ada kewibawaan dan kreativiti untuk mencari solusi keluar dari kemelut yang dihadapi negara sekarang. Penambahan kabinet dan menteri itu telah menambah peruntukan sebanyak kira-kira 7.1 bilion ringgit. Bukan itu sahaja, dalam konsep Scheme of Things yang dicipta Muhyiddin, beliau sanggup menawarkan ahli parlimen dengan jawatan syarikat berkaitan kerajaan GLC demi menjaga kedudukan dirinya. Muhyiddin didakwa mendengar nasihat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sementara itu, rakyat terkial-kial cuba meneruskan kehidupan setelah dibuang kerja. Kini, mereka hanya ada wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebagai talian hayat sementara. Antara mereka, ada yang mahu mengeluarkan 20% dari simpanan tersebut untuk meneruskan kehidupan atau membina perniagaan baharu selepas dibuang kerja. Salahkah tindakan itu? Tidak berbaloi menyara kehidupan mewah 70 orang menteri dan timbalan menteri dan 3 duta khas bertaraf menteri kerana kita tidak tahu pencapaian prestasi mereka sejak menebuk atap pada Februari lalu. Kerana itulah kita memerlukan kepimpinan baharu yang mampu membawa negara ini keluar dari yang tercetus akibat langkah Sheraton. Mengapa tidak peluang itu diberi kepada Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Fikir-fikirkanlah, wahai pemimpin, jika kalian masih ada akal yang munasabah. Empati kepada rakyat jika kalian masih ada hati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.